Assalamualaikum, saya Siti Nursyifaliana binti Mazlan. Nombor matrik saya 17-DHF21F2024. Saya ingin menerangkan tentang faktor ekonomi dan pasaran mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Sejarah kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Pengenalan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu menganut fahaman animisme. Keadaan ini berubah selepas kedatangan Islam yang membawa konsep tauhid dengan menafikan kewujudan Tuhan yang banyak. Bermula dengan konsep keesaan Tuhan dan ibadat yang luas, Islam telah berjaya menarik minat masyarakat tempatan. Sejak kedatangan Islam, kehidupan harian masyarakat Melayu dan ada istiadat tertentu yang didapati bertentangan dengan akidah ditinggalkan secara beransur-ansur. Bukti kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Kedatangan Islam ke Tanah Melayu dipercayai bermula pada abad ke-7 Masihi. Kemungkinan agama Islam disebarkan oleh para pedagang dan pendakwah dari Asia Barat ke China. Agama Islam semakin berkembang pesat berikutan dengan kemunculan beberapa buah kerajaan Islam di Pasai dan Perlat di persekitaran Selat Melaka pada abad ke-13 Masihi. Marco Polo telah membuat catatan tentang agama Islam telah tersebar di Tanah Melayu sebelum abad ke-15. Semasa Marco Polo dalam perjalanan pulang dari China, beliau telah melawat Sumatera pada tahun 1292 dan Perlat ialah pelabuhan pertama yang disinggahinya. Ibnu Battuta, pengembara Arab yang singgah sebanyak 2 kali di samudera semasa dalam perjalanan pergi dan balik dari negara China antara tahun 1345 hingga 1346 dan telah menyatakan bahawa Raja Samudera ketika itu telah memeluk Islam dan mengamalkan mazhab Syafi'i. Terdapat usaha-usaha untuk mengislamkan penduduk tempatan oleh para pedagang Arab di Nusantara. Sepanjang tempoh abad ke-13 dan ke-16, agama Islam telah tersebar dengan meluas hampir ke seluruh kepulauan Melayu dan mengurangkan pengaruh agama Hindu-Buddha yang bertapak pada abad lamanya di Tanah Melayu. Sejak itu, Islam telah berkembang pesat sehingga menjadi agama yang dianui oleh sebahagian besar penduduk di Kepulauan Melayu. Dari sudut sejarah, selepas kedatangan Islam, kita dapati proses Islamisasi di bidang undang-undang, sosio-budaya dan politik berterusan berlaku, yang dimulai dengan Undang-Undang Kanun Melaka dan Kanun Laut Melaka, diikuti dengan Kanun Pahang dan lain-lain. Perubahan dalam bidang sosio-budaya juga berlaku di mana orang Melayu telah menghayati nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan. Ada adab kehidupan mereka seperti adab berpakaian, adab berbahasa, adab berjiran dan sebagainya. Gambar yang berada di atas inilah yang menunjukkan bukti penyebaran Islam pada masa itu. Selain itu, penghayatan Islam di zaman kemerdekaan. Kemerdekaan Malaysia yang dicapai pada 31 Ogos 1957 oleh UMNO yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. UMNO cuba menunjukkan kekuatannya kepada pihak berkuasa British dengan menggabungkan Parti Cina MCA dan Parti India MIC dalam gagasan perikatan dengan mengekalkan identiti parti masing-masing dalam perkara-perkara tertentu. Seterusnya, berdasarkan perikatan ini didapati pensyarikatan kuasa politik berlaku antara etnik Cina, India dan Melayu, tetapi walau bagaimanapun UMNO masih merupakan kuasa pihak dominan dalam pemerintahan. Sejak daripada tahun 1957 sehingga kini, dominan Parti UMNO dapat dipertahankan dalam menguasai pemerintahan segera. Justru itu, sejak daripada tercapainya kemerdekaan, perhatian kepada pembangunan masyarakat Islam telah berlaku dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial. Cuma yang agak tersekat dalam proses Islamisasi ialah bidang undang-undang yang di segi kenyataannya untuk dibuat perubahan secara menyeluruh terhalang disebabkan beberapa peruntukan yang ditinggalkan oleh penjajah dalam perlembagaan undang-undang federal dan pusat.
Sebagai contoh, undang-undang yang agak ketara pencanggahannya adalah di bidang jenayah hudud. Selain itu, muamalat hanya unsur yang ketara bercanggah dengan Islam, tetapi dalam bahagian yang lain tidak banyak percanggahannya. Selain itu, dalam bidang kekeluargaan didapati sepenuhnya undang-undang Islam dilaksanakan kecuali negeri berpegang kepada adat perpatih. Dalam proses meneruskan Islamisasi di bidang undang-undang didapati peruntukan khas diwujudkan untuk kepentingan Islam dan masyarakat Islam seperti Akta Bank Islam, Akta Takaful, Falsafah Pendidikan Negara, Akta Universiti Antarabangsa, Akta Koperasi dan sebagainya. Melihat kepada perkembangan ini, ternyata proses Islamisasi berterusan berjalan dengan adanya ruang peruntukan dalam undang-undang negeri dan persekutuan. Akhir sekali, sistem demokrasi dan penghayatan Islam. Selepas merdeka, kita didedahkan dengan sistem demokrasi berparlimen yang ditaja oleh penjajah British sebelum Malaysia diberi kemerdekaan. Untuk melaksanakan sistem demokrasi dalam pemerintahan, maka parti politik ditubuhkan. Dalam sistem berparti ini terdapat peruntukan untuk parti pemerintah dan parti pembangkang. Dilihat dari sudut Islam, sistem demokrasi ini dapat diterima dari satu sudut, iaitu memberi suara kepada rakyat memilih pemimpin mereka secara bebas dan terbuka. Tapi yang tidak cocok dengan Islam ialah membelah umat Islam kepada dua kelompok. Dua kelompok itu ialah kelompok pemerintah dan kelompok pembangkang yang menentang pemerintah dalam ruang terbatas. Sedangkan dalam Islam, mengajak kepada kesatuan umat mendekatkan jurang pemisah kepada kelompok bukan meluaskan jurang. Kesimpulan, tidak ada kesepakatan di kalangan ulama tentang kriteria negara Islam kerana tidak dapat naskah yang menentukannya. Justru itu, ulama juga tidak sepakat pendapat tentang syarat-syarat yang ditetapkan bagi ketua negara, kecuali beberapa syarat sahaja seperti keupayaan jasmani, kelayakan undang-undang, adil dan sebagainya. Malaysia adalah sebuah negara Islam berdasarkan majoriti penduduk Islam. Keamanan yang dinikmati, pelaksanaan undang-undang Islam sebahagian besarnya dan kepimpinan negara dikuasai oleh orang Melayu Muslim. Ini adalah sumber rujukan saya. Memperkenalkan, saya Puteri Sarah Ubaidah binti Zul Hisham, nombor matrik 17 DHF 21F 2030. Sekarang saya akan membentangkan tentang faktor ekonomi dan pasaran pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pembinaan negara dan bangsa Malaysia pada hari ini merupakan kelangsungan daripada Kesultanan Melayu Melaka yang telah terbentuk pada abad ke-15. Walau bagaimanapun, sejarah Melayu mencatatkan bahawa Kesultanan Melayu Melaka sudah mempunyai sistem sosial, pentadbiran dan politik. Seterusnya, kita akan ke faktor ekonomi dan pasaran pula. Faktor yang terjadinya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka terbagi kepada 5, iaitu yang pertama, kedudukan geografi yang strategik. Yang kedua, pelabuhan sebagai tempat persinggahan, kewujudan pelabuhan interport, peranan orang laut dalam perdagangan, dan yang terakhir, Melaka terkenal dengan hasil 400. Kegiatan yang boleh kita ambil dari zaman dahulu ialah pertanian, penternakan, perikanan dan perdagangan. Kegiatan dari segi pasaran pula ialah pasaran monopoli, pasaran berbentuk monopoli dan pasaran bersaingan sempurna. Kesemua pasaran tersebut berkaitan antara satu sama lain, iaitu bentuk pasaran yang mempunyai ramai penjual, pembeli serta menjalankan urus niaga ke atas barangan bersifat homogen. Seterusnya, saya akan menghuraikan tentang faktor dari segi ekonomi pula.
Kegiatan pertanian. Sumber utama kepada pertanian ini adalah padi. Terdapat dua jenis padi, iaitu padi sawah dan padi huma. Padi sawah biasanya ditanam di kawasan yang rendah. Padi huma atau senang dipanggil ialah padi bukit, iaitu ditanam di kawasan tinggi dan lereng-lereng bukit kawasan pedalaman. Aktiviti ini diusahakan oleh orang asli seperti Semai dan Temia. Ada juga sumber lain yang mereka boleh cari, iaitu sayuran, buah-buahan dan ubi. Dengan ini, pemerintah memberi kebebasan kepada penduduk setempat untuk mengusahakan tanah pertanian mereka. Penternakan pula seperti menternak binatang dan memungut hasil hutan. Kegiatan ini telah diusahakan oleh petani secara kecil-kecilan. Mereka memainkan peranan yang sangat penting kerana mereka bergantung hidup dengan persekitaran seperti bukit, sungai dan hutan. Mari kita pergi ke faktor perdagangan pula, ialah terbahagi kepada dua kategori, iaitu dasar perluasan kuasa ialah Melaka meluaskan kuasa di kawasan Tanah Melayu hingga pinggir Laut Sumatera. Selain itu, pusat penyebaran Islam sebagai pengislaman para miswara menyebabkan saudagar Islam berpindah ke Melaka dari Sumatera Utara. Contoh-contoh barangan dagangan yang dibawa dari China ke Melaka ialah kain sutera, satin, besi, tembikar, hasil hutan, rempah ratus, damar dan rotan. Aktiviti perikanan dijalankan oleh orang laut, contohnya menangkap ikan dan memungut hasil hutan. Ikan adalah sumber protein utama bagi penduduk Melaka. Kegiatan ini telah dijalankan oleh orang laut sebelum ketibaan para miswara. Kegiatan ini juga telah dilakukan menggunakan sampah yang diperbuat daripada sebatang kayu bulat. Kesimpulannya, Kerajaan Melayu telah membentuk satu pemerintahan yang agung serta mewujudkan dasar pembentukan budaya politik Melayu. Yang kedua, selepas dari zaman kegemilangan Melaka, masyarakat Melayu tradisi telah mengalami proses disintegrasi. Namun begitu, warisan Kerajaan Melayu Melaka tidak terhapus oleh perubahan, bahkan ia dikekalkan sehingga hari ini sebagai lambang yang penting dalam ekonomi negara. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zunaim bin Makno, nama matrik saya 17DHF 21F2029 dan pada hari ini saya ingin membentangkan tentang dasar Jepun ketika Perang Dunia Kedua. Saya ingin bercakap tentang pengenalan. Perang Dunia Kedua meletus pada 1963 dan berlarutan sehingga tahun 1945. Perang Dunia Kedua bukan hanya melibatkan negara-negara Eropah sahaja, malah melibatkan negara di Asia dan Kepulauan Pasifik. Perang melibatkan dua kuasa utamanya, iaitu kuasa Berikat dan kuasa Paksi. Ini dikatakan lanjutan daripada Perang Dunia Pertama yang tercetus pada tahun 1941 sehingga 1918. Terdapat beberapa faktor juga yang mendorong kepada tercetus Perang Dunia Kedua. Seterusnya, faktor Perang Dunia Kedua. Tentang kemelesetan ekonomi, berlaku masalah pengangguran dan inflasi akibat kenaikan harga barang di negara Jerman dan Itali. Pemimpin menjalankan dasar-dasar perluasan kuasa bagi mengatasi masalah ekonomi. Kesannya mereka terdapat pasaran bahan mentah dan makanan bagi keperluan penduduk tempatan. Dan akhir sekali, tentera yang memperjuangkan dasar perluasan kuasa mendapat sokongan daripada rakyat Jepun. Seterusnya, saya ingin bercakap tentang kesan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tercetus apabila Jerman melancarkan serangan terhadap Poland pada tahun 1939. Dalam peperangan tersebut, Britain, Rusia, Perancis dan Amerika Syarikat membentuk pakatan yang dikenai sebagai kuasa Berikat. Dalam pada itu, Jerman dan Itali serta Jepun mewujudkan pakatan yang dikenali sebagai kuasa paksi. Perang Dunia Kedua meninggalkan kesan yang amat mendalam dalam bidang politik dan ekonomi. Seterusnya, saya ingin bercakap tentang kesan Perang Dunia Kedua dari aspek ekonomi, iaitu kehilangan nyawa. Lebih 600 orang Jerman yang dianggap
mengekalkan terkorban akibat letupan bom, pembunuhan dan wabak penyakit serta kekurangan makanan. Rusia lebih 7 juta orang awam dan 11 juta tentera Britain, dan negara Commonwealth lebih 445,000 tentera. Seterusnya, ganti rugi perang. Perjanjian Damai Paris, negara yang kalah dihendaki membayar ganti rugi. Negara-negara Eropah Barat seperti Britain dan Perancis menuntut ganti rugi daripada Jerman. Britain dan Perancis mendapat bekalan arang batu secara percuma ganti rugi daripada Jerman. Akhir sekali, saya ingin bercakap tentang kesimpulan. Tempoh penduduk Jepun di Tanah Melayu selama 4 tahun sudah cukup untuk memberi pelbagai kesan baik maupun buruk. Memang benar semangat nasionalisme timbul tak kala Jepun meniup api semangat pemerintahan berkerajaan sendiri. Namun itu hanyalah sekadar propaganda, yakni kehidupan binasa. Orang-orang Melayu dan India tegar menyokong perjuangan Jepun yang mahu membuka belenggu British di Asia, namun akhirnya terjerat dengan harapan mereka sendiri tidak ubah seperti mengilap daripada mulut harimau kemudian masuk ke dalam mulut buaya. Memoir A. Samad Ismail jelas membuktikan kepayahan dan kesukaran hidup di zaman Jepun. Dunia yang luas seperti di dalam sangkar besi. Segala pengerakan terbatas dengan kehidupan sekelilingi dipenuhi mayat-mayat, belimpangan ataupun darah bampuran. Kesimpulannya, memoir ini memang telus dalam mengisahkan penderitaan dan penyiksaan semasa zaman pentadbiran Jepun, bukannya dipengaruhi prasangka atau dikaburi oleh emosi semasa. Sekian, terima kasih daripada saya. Nama saya Sofia Amira binti Syarul Fitri. Nombor matrik saya 17 DHF 21F2026. Saya ingin menceritakan tentang dasar British yang mempengaruhi faktor ekonomi dan pasaran. Pendahuluan, dasar pentadbiran pada zaman kolonial yang menjadikan masyarakat majmuk. Aspek kehidupan bukan sahaja dibahagi untuk merujuk kepada kehidupan atau kaum yang hidup secara berasingan dan mengekalkan cara masing-masing. Dasar British adalah untuk mendominasi semua ekonomi dengan menggunakan orang tempatan seperti orang Melayu, Cina dan India. Oleh itu, British menggunakan dasar pecah bagi menghalang sesuatu kaum daripada bersatu padu antara satu sama lain. Seterusnya, ekonomi. Yang pertama, menyara diri. Pada ketika itu, orang Melayu menyara diri dengan melakukan pekerjaan seperti bersawah padi, bercucuk tanam dan melakukan kerja kampung. Selain itu juga orang nelayan menangkap ikan dan menternak haiwan. Yang kedua, kemasukan buruh Cina dan India. Kemasukan mereka di dalam negara kita adalah untuk kepentingan British dalam sektor peladangan dan pelumbungan. Orang Cina dipekerjakan dalam sektor pelumbungan, manakala orang India dipekerjakan dalam sektor peladangan. Yang ketiga, masyarakat yang berpecah belah. British telah menghasilkan tempat tinggal tiga kaum ini. Orang Melayu tinggal di kampung, Cina pula tinggal di bandar dan India pula tinggal di estate. Kehidupan orang Melayu dengan India adalah hanya cukup untuk menyara hidup saja dan tiada kemudahan yang diorang dapat, dan gaji pula kecil. British tidak mahu orang Melayu pandai dan mempertikaikan dasar British. Manakala orang Cina pula menikmati kehidupan mereka yang mewah, dan pada masa itu pula aktiviti pelumbungan sangatlah pesat. Dan gaji orang Cina adalah sangat besar dan mempunyai kemudahan seperti sekolah dan pengangkutan. Di samping itu juga pasaran
menjadi salah satu tarikan faktor. Yang pertama, hasil getah. Hasil getah menjadi pasaran daripada negeri barat dengan pembuatan tapak kasut dan tayar. Yang kedua pula, biji timur. Biji timur pula menjadi pasaran yang kedua yang jadi tarikan barat dengan pembuatan teh. Yang ketiga pula adalah pembinaan jalan raya dan kereta api. Dia menjadi pengangkutan utama untuk membawa biji timah dan juga hasil getah ke pelabuhan. Selain itu juga menjadi pembinaan bandar dengan kemudahan seperti sekolah untuk aktiviti pembelajaran. Selain itu juga ada dengan merancangkan ekonomi dengan deretan kedai-kedai yang berlaku pada masa itu. Kesimpulan pula adalah penjajahan Inggeris telah memberi kesan kepada sosial ekonomi terhadap kehidupan orang Melayu dengan kemasukan orang buruh Cina dan India dan menetapkan mereka menjadi penduduk tetap. Maka wujudlah masyarakat yang majmuk dan harmoni. Kemasukan Inggeris adalah bertujuan untuk meneruskan kuasa dan mengekalkan darautan. Maka wujudlah urusan campur tangan dalam urusan pentadbiran. Orang Melayu tidak berpuas hati dan berlakulah penentangan. Berbagai penentangan yang berlaku telah mengubah cara pemikiran orang Melayu. Ini adalah rujukan yang saya dapat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Anis Rahman bin Muhammad Hassan. Nombor metrik 17 DSF 21F2022. Hari ini saya akan membincangkan faktor ekonomi dan pasaran mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Topik saya nak bincang hari ini ialah dasar ekonomi baru yang lebih kenali sebagai DEB. Pengenalan. Dasar ekonomi baru DEB merupakan satu program sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan dalam rancangan Malaysia kedua dari 1971 hingga 1990 oleh Perdana Menteri iaitu Tun Abdul Razak selepas negara dikejutkan dengan peristiwa 13 Mei 1969. Yang kedua, DEB berpegang kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu dibaiki untuk mengelakkan ketegangan dan konflik antara etnik dan juga mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Latar belakang. Pertama sekali, pelaksanaan dasar pecah dan perintah Inggeris telah mengerukan perpaduan masyarakat di Tanah Melayu, pengelesan kaum, merujuk pekerjaan dan sistem pelajaran yang berbeza, mengelakkan interaksi antara penduduk di Tanah Melayu yang terdiri daripada 3 rumpun iaitu bangsa Melayu, Cina dan India. Melalui dasar ini, orang Melayu kebanyakannya menetap di kampung dan bekerja sebagai nelayan dan petani. Orang Cina menetap di kawasan bandar dan kawasan pelumbangan serta bekerja sebagai peniaga dan pelumbung biji timah, manakala orang India kebanyakannya tinggal di kawasan ladang-ladang dan bekerja sebagai buruh. Peristiwa berdarah yang berlaku pada 13 Mei 1969 telah mendedahkan manifestasi sebenar perasaan 3 etnik yang terbesar di Malaysia. Selepas mencapai kemerdekaan, rancangan Malaya 5 tahun diperkenalkan iaitu
Rancangan Malaya pertama dan kedua. Rancangan Malaysia pertama dirancang untuk menitikberatkan kepada segi pertumbuhan dan pembaharuan ekonomi. Rancangan ini telah menunjukkan kelemahan dari segi strategi di mana corak atau sistem semasa penjajahan masih berterusan. Objektif pembasmian kemiskinan, mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan, terutama yang menganggur. Kedua, menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan. Dan yang ketiga, memodenkan kehidupan di luar bandar. Seterusnya, mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumi putera, mengadakan suasana pekerjaan yang menggabungkan berbagai-bagai kaum. Objektif yang kedua, penyusunan semula masyarakat. Yang pertama, meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar melalui proses memodenkan kawasan-kawasan luar bandar. Yang kedua pula, membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan bumi putera dalam semua lapangan dan peringkat kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menambahkan hak milik rakyat dalam pemilikan modal produktif negara, termasuklah pemilikan saham dalam sektor syarikat, supaya dapat memiliki 30% saham dalam sektor syarikat, 40% oleh tempatan dan baginya rakyat asing. Rasional kemiskinan di kalangan penduduk tinggi, wujud jurang perbezaan dalam taraf hidup antara kaum bandar dan luar bandar, pengenalan kaum melalui aktiviti ekonomi, cetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Baik sekali penutup, dasar ekonomi baru yang bermaklumatkan perpaduan negara melalui proses pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat di dalam konteks keselamatan negara yang kukuh. Segala program pembangunan negara dan dasar kerajaan semasa yang diperkenalkan adalah dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Usaha ini memerlukan bukan sahaja usaha yang gigih dari kerajaan dan kaki tangannya, malah ianya memerlukan perubahan sikap, tenaga dan pemikiran rakyat dari sektor swasta. Ya, ini adalah sumber rujukan saya.